Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua sekalian? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Haji apa? Ustaz sihat? Haji, ya alhamdulillah. Haji Mak Syah okey ya? Hari tu pergi apa ke Kedah tu okey ya? Ya okey, alhamdulillah. Dah balik dah sini. Alhamdulillah. Jadi malam ni kalau ikut pada program kita, kita menggunakan kitab akhlak Rasulullah ya. Dan kita sampai pada bab yang baru ya. Bab yang baru, bab berkaitan dengan bekerja ya. Tajuknya bekerja, maksudnya salah satu daripada sifat terpuji ya orang beriman seperti mana ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ialah bekerja ya. Jadi maknanya tidaklah duduk sekadar menunggu ya apa kita panggil rezeki daripada Allah, tidak ya, tapi berusaha ya. Jadi insya-Allah kita buka muka surat 345. Ya, muka surat 345, tajuknya bekerja, bab yang ke-18 ya. Bekerja merupakan amalan Islam ya ataupun amalan Islami ya. Jadi kalau kita bahasa Melayu kita sebut amalan Islam ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, nak bagi dia punya grammar betul ya, amalan Islami. Amalan Islami, kena tambah I, kena tambah ya dekat belakang. Jadi amalan Islami ya, amal Islami ataupun amalan Islami yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Macam kita sebut masjid lah ya, Masjid Nabawi. Ya, kita tak sebut Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Itu kalau nak baca secara betul grammarnya. Ya, Masjid Nabawi. Ya, tidak, bukan Masjid Nabi. Ya, jadi apa kita panggil ya, istilah apa bahasa Arab dia begitulah ya. Dia apa? Dia panggil adjektif lah, sifat. Jadi bahkan pekerjaan yang baik termasuk salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Ya, maknanya ibadah juga. Kalau kita bekerja untuk mencari rezeki, ya, nak bagi makan pada keluarga, ya, nak bagi makan pada isteri, anak-anak, ya, mak ayah dan sebagainya, itu semua termasuk ibadah. Ya, dengan syarat, ya, perkara-perkara pokok dalam agama tidak ditinggalkan. Maknanya sibuk bekerja sampai tak sembahyang Jumaat, tak boleh lah. Ya, jadi tak jadi ibadah kalau begitu. Sibuk sangat bekerja, ya, maknanya sampai terlepas waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, ya. Jadi tak boleh sampai peringkat begitu, ya, kerana ibadah solat itu adalah rukun agama, ya, rukun Islam, ya, rukunun min arkanil Islam, satu apa kita panggil, satu tiang daripada tiang-tiang agama, maka tak boleh ya kita lalaikan ataupun kita tinggalkan. Kerana orang yang meninggalkan solat, maknanya dia meruntuhkan bangunan agamanya. Jadi kalau nak dikira ibadah ya, pekerjaan kita tak pedulilah nak jadi accountant ke ya, nak jadi jurutera, nak jadi guru, nak jadi pensyarah, nak jadi polis, tentera sebagainya, itu tidak ada masalah asalkan ya dia punya pekerjaan bidang tu ya yang patuh syarak. Ya, tidak berkaitan dengan arak, judi ya, dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu maka pekerjaan itu ya juga dianggap satu pengabdian kepada Allah. Dalam kurungan ibadah, dapat pahala. Ya, kerja 8 jam dapat pahala. Selain itu, ya, Islam memberi penghargaan yang tinggi. Ya, Islam memang dia recognize ya orang yang mahu bekerja, orang yang rajin bekerja. Ya, juga memberinya pahala yang besar. Rasulullah bersabda ya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya, di bawah tu kita tengok dalam kurungan HR ya, HR tu bukan human resource lah ya. Jadi HR tu ialah hadis riwayat Imam Muslim dan juga ya riwayat daripada Imam Ahmad. Kalau Imam Muslim nama kitabnya Sahih Muslim. Kalau Imam Ahmad ya, tuan-tuan boleh catat di situ, Imam Muslim Sahih Muslim. Kalau Imam Ahmad Musnad Ahmad ya, nama kitabnya Musnad. Jadi kalau kita dengar ada orang sebut ya, dia kata ada dalam kitab Musnad. Mungkin Musnad Imam Ahmad lah tu ya. Tapi kalau kita kata yang dalam kitab Sahih, mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan beberapa kitab sahih yang lain. Tapi yang paling tinggi dua lah, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, apa yang Nabi sebut ya? Nabi sebut ma min muslim. Ya, ma min muslim. Maknanya tidak ada mana-mana muslim. Ya, ataupun kalaulah ada mana-mana muslim yang dia buat satu perkara ya yang dipanggil sebagai yaghrisu gharsan. Maknanya dia bertani
ya, au yazra'u zar'an, ataupun dia menanam sesuatu, menanam pokok, ya, menanam pokok, ya, yang boleh menghasilkan buah, ya, ataupun dia ambil daunnya, tak kiralah, ya, tapi boleh ambil manfaat, ya. Fayakulu minhu, ya, tayrun, tiba-tiba apabila pokok tu dah besar, dah berbuah, ya, sebelum dia ambil buah tu, tiba-tiba ada tayrun, ya, ada burung yang datang makan buah tu. Jadi dia jaga dah, ya, tapi macam biasalah, burung pun dia nak cari rezeki juga, ya. Burung dia pun hinggap di pokok yang kita tanam tu, yang menghasilkan buah, ya, sebahagian buah tu dimakan oleh burung. Au insanun, ataupun ada orang curi, ya. Macam sekarang musim durian, ya. Jadi kalau lepa je orang apa ni tak jaga je, ya, maka ada orang datang, ya, curi, ya. Jadi sebab durian ni pula dia jatuh pada waktu malam, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tahu tak apa sebab durian ni jatuh pada waktu malam? Dia tak jatuh pada waktu lain. Ya, apa Kak Suharti, ya, pasal apa durian dia jatuh malam ni bukan siang? Sebab dia dah sejuk, dia contract, dia punya batang tu contracted, so dia boleh jatuh lah. Masa siang hari dia expand, malam dia sejuk, dia jatuh. Mungkin tu scientific reasoning dia lah, ya. Tapi secara umum betul lah tu, ya, tak salah lah. Kita tak kata salah, ya. Tapi orang banyak buat teori lah, ya. Orang kata sebab nak bagi, apa kita panggil, nak bagi dia punya toke tu solat malam, ya. Berjaga malam, boleh berzikir, ya, sambil dia menunggu durian tu jatuh, ya. Sebab kalau tidak, ya, dia ambil untung je, ya. Malam dah letih tak bangun, ya. Tapi oleh kerana durian tu jatuh pada waktu malam, paling kurang dia jaga malam, berjaga malam. Paling kurang dapat juga 2 rakaat tahajud. Boleh juga berzikir, boleh baca Quran, sempat habis suratul kahfi ke kalau malam Jumaat, ya. Macam itulah. Jadi ada juga kebenaran tu, ya. Jadi kalau dimakan, ya, oleh burung ataupun dimakan oleh mana-mana manusia, illa melainkan kana lahu bihi sadaqah. Maknanya dia dapat pahala sedekah. Ya, walaupun dia tak niat untuk sedekah. Yang inilah antara, ya, perkara yang kita kata luar biasa, kerana sesuatu amal biasanya dikira berasal pada sedekah. Amal kita berasal pada sedekah, ya. Jadi maknanya kalau amal kita berasal pada niat, ya. Amal kita berasal pada niat. Kalau kita niat untuk sedekah, dapat pahala sedekah. Kalau kita niat untuk zakat, dapat pahala zakat. Ya. Tetapi untuk orang yang menanam pokok, ya, menanam pokok buah-buahan ataupun apa saja yang memberi manfaat, walaupun dia tak niat untuk sedekah, tapi kalau dimakan oleh mana-mana burung ataupun dicuri oleh mana-mana manusia, automatik saja kana lahu, baginya dengan sebab, ya, buah yang dicuri atau diambil tadi tu sedekatun, baginya pahala sedekah, ya. Ini luar biasalah. Ini Allah nak bagi pahala secara automatik saja, ya. Maknanya jangan bimbanglah, ya. Kalau kita dapat makan, alhamdulillah. Kalau tidak pun dapat pahala sedekah. Ya, supaya orang yang dicuri buah-buah tadi tidaklah, ya, dia melenting, ya, ataupun dia marah, dia menyesal, kata Allah, ya. Kalau saya jaga, tentu tak berlaku benda ni, ya. Sedangkan dia tahu bahawasanya dia dah jaga, dia dah usaha, ya, pasang CCTV lah apa, tapi hilang juga, ya. Kita halalkan sajalah. Tapi kalau dia tak halalkan pun jangan bimbang, dia dapat pahala sedekah. Dah dapat pahala sedekah, ya, tu ceritanya. Ya, cuma macam tadilah, ya. Kita kadang-kadang, ya, kita kata boleh dapat je pahala. Memang Nabi dah bagi tahu, ya. Perbuatan lain kena niat dulu, ya. Macam kita kan, ya, kita pada bulan Ramadan kita pergi membeli belah di mana-mana hypermarket ataupun emporium, ya. Jadi bila kita keluar, kita tengok ada orang minta sedekah, ya. Kita pun keluarkan duit bagi dekat orang yang minta sedekah tu, ya. Kalau kita niat zakat, dia jadi, ya, zakat fitrah lah, jadi zakat fitrah. Tapi kalau kita tak niat zakat fitrah, dia jadi sedekah. Jadi itu berhajat kepada niat. Ya, sama seperti korban juga, ya. Kalau kita memang sudah berniat untuk korban, ya, maka dia jadi korban lah. Tetapi kena ikut syarat. Mesti disembelih selepas sembahyang hari raya Aidiladha. Kalau disembelih pagi lepas subuh dah sembelih, maka tak dikira sebagai korban. Maknanya dia kena ikut masa dia, timing dia. Ya. Tapi kalau dia sudah bernazar, dia kata anak saya ni ustaz, kalau SPM dapat 10A, SPM yang baru-baru ni keluar lah, ya, dia sebut tu sebelum SPM keluar.
Kalau dapat saya insya-Allah nak korban 2 ekor lembu tahun ni. Mana dia dah nazar dah, ya. Jadi wajib lah. Ya, jadi dia wajib menyembelih. Kalau tak boleh tahun ni, dia sebabkan dia tak sebut tahun kan. Jadi kalau tak boleh tahun ni, tahun depan ataupun seterusnya. Tapi dia bertanggungjawab untuk melaksanakan nazar dia tadi. Tapi kalau orang yang tidak bernazar, ya, dia jadi korban sunat saja, ya. Tetap dapat pahala lah, jangan bimbang. Okey, ya. Kalau ada soalan boleh tanya tuan-tuan, ya. Di chat nampaknya tak ada lagi. Kalau ada silakan, ya. Kalau tidak kita sambung. Ajaran Islam mencakup akidah. Kita dah tahu dah, ya. Biasa ustaz letak di whiteboard tu, Islam, ya, boleh dibahagi kepada 3. Can be divided into 3. The first one is called akidah, ya. Akidah tu makna kepercayaan. Ya, kita punya belief system, ya. Yang kedua syariah. Syariah berkait dengan hukum hakam, peraturan. Bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab korban, ya. Itu kita belajar. Kita panggil fiqh. Yang nombor 3, ya, amal perbuatan, ya. Pekerjaan, ya, secara umum, ya. Tapi sebenarnya kalau kita nak kata amal perbuatan secara umum tu, ya, dari segi syariah pun masuk, ya. Cuma biasa ustaz kategorikan sebagai akidah, syariah, satu lagi akhlak. Ni yang kita baca ni, akhlak. Ya, jadi mungkin sebab bekerja ni salah satu daripada bab dalam bab akhlak, maka dia letak amal perbuatan. Tapi maksud secara umum ialah akhlak. Ya, one of the akhlak is melakukan pekerjaan semata-mata untuk mencari redha Allah. Jadi dia masuklah. Ya, yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Dia bawa akhlak tu apa dia? Macam-macam lah. Bercakap benar, ya. Kemudian berani, ya, seperti mana Nabi lah. Kemudian rajin bekerja, ya. Kemudian jujur, kemudian ikhlas, ya, dan sebagainya. Semua perkara-perkara akhlak yang disebut sebagai akhlak yang terpuji ataupun sifat-sifat terpuji. Oleh itu ajaran Islam yang mengatur, ya, yang mengatur ranah, ya, amaliyah, ya. Ranah amaliyah. Ranah ni maknanya bidang, ya, ataupun area, ya. Bidang ataupun area ataupun bidang, ya, yang bersifat amali. Jadi benda-benda amali ni yang praktikal, ya. Maknanya macam kita kata bersedekah tu praktikal. Benda yang praktikal. Mana kita kena praktis. Ya, ibadah-ibadah banyak begitu, ya. Ada ibadah dengan hati saja, zikir. Ada ibadah dengan pemikiran, ya, kita mikirkan kebesaran Allah. Ada ibadah dengan ya, dengan amal perbuatan, maknanya kena rukuk, sujud, ya, itu amaliyah dipanggil. Yang dimaksud dengan ranah amaliyah, dia ada cerita detail di sini, segala bentuk ibadah dan ketaatan, termasuk semua kegiatan untuk mencari rezeki. Jadi cari rezeki pun termasuk amal ibadah yang positif, ya, yang terpuji. Usaha untuk meningkatkan pengeluaran, ya. Jadi dia kita panggil, ya, dia anak seorang petani, dia terus jadi petani juga, tapi dengan ilmu yang dia belajar di universiti, di college, ya, di institut pengajian tinggi, maka dia improve, dia improvise apa yang bapa dia buat, ya. Dulu mungkin boleh tanam, ya, kita kata 2 tahun, ya, dalam masa 2 tahun boleh menghasilkan boleh menuai 2 kali, setahun boleh 2 kali menuai. Ya, sekarang dia 2 tahun boleh menuai 5 kali. Ya, patutnya dulu 2 tahun 4 kali. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang diperkenalkan, ya, dengan sistem guna sprinkler, ya, kemudian baja organik dan sebagainya, alhamdulillah boleh 5 kali menuai setahun. Itu, ya, maknanya dia telah meningkatkan produktiviti dia. Atas dasar ini Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kerja sebagai aktiviti ekonomi yang terpuji. Ya, setelah aktiviti yang hanya bersifat ibadah saja. Ya, tapi macam tadilah, ya. Walaupun bekerja tu wajib, ya, cari rezeki untuk anak isteri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk keluarga dan seumpamanya, dia tetap tidak boleh meninggalkan perkara-perkara wajib. Ya, tak boleh maknanya disebabkan sibuk bekerja sampai tak solat, tak boleh. Ya, sampai terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Nak cari duit punya pasal menipu, kita kata, ya, ataupun buat helah dan sebagainya, tak boleh. Dalam surah Al-Jumu'ah, ya, dalam surah Al-Jumu'ah, ya, surah yang ada cerita tentang solat Jumaat. Ya, surah yang ke berapa tu? Yang ke-62, ya. Tak salahnya 62, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memerintahkan supaya, ya, hamba-Nya menunaikan solat Jumaat.
Ya, ini bagi orang lelaki lah. Orang perempuan tak wajib, tapi kalau dia buat, sah. Maknanya dia boleh buat. Macam kita, ya, tuan-tuan dan perempuan lah. Ya, biasa kita tengok di Mekah, Madinah. Ya, orang perempuan hari Jumaat pergi solat Jumaat dan solat Jumaat dia sah. Walaupun dia tidak dituntut, ya, tapi dia nak pergi sebab ada ruang. Dia semayang, sah dan dia tak perlu buat solat Zuhur. Ya, kerana solat Jumaat itu, solat Jumaat itu adalah ya ganti kepada solat Zuhur pada hari Jumaat, terutamanya bagi mereka yang wajib, lelaki yang sihat tubuh badan, ya, tidak sakit, ya, malah musafir pun, ya, walaupun dia tidak wajib bersolat Jumaat, tetapi ya tetap sunat juga kalau dia ada peluang berhenti di mana-mana masjid yang dilakukan solat Jumaat, maka sunat dia buat solat Jumaat juga. Ya, kerana apa? Kerana antara Jumaat dengan Jumaat itu ada pengampunan dosa. Ya, jadi semain Jumaat dia dah buat tahun lepas, bulan lepas ataupun minggu lepas. Ya, minggu ni dia buat lagi. Jadi in between dua solat Jumaat itu, ya, ada pengampunan dosa, ada kafaratun lima bainahuma. Ya, jadi sayang kalau tak solat Jumaat. Walaupun dia kata saya musafir ustaz. Musafir memang tak wajib. Tapi kalau dia buat solat Jumaat, sah. Ya, dan solat Jumaat tetap 2 rakaat. Sebab kalau dia buat Zuhur pun, dia boleh qasar 2 rakaat juga. Ya, cuma isunya ialah boleh tak dijamak antara solat Jumaat dengan Asar. Ya, solat Jumaat dengan Asar tu boleh tak jamak? Ya, dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Hanafi boleh. Dalam mazhab Hambali tak boleh. Ya, dalam mazhab Hambali tidak boleh ada solat Jumaat jamakkan dengan solat Asar. Ya, tak buat, ya, kita dah sebut tadi. Kalau perempuan tu buat solat Jumaat, apa perlu buat solat Zuhur lagi? Tak perlulah, ya, sebab solat Jumaat tu adalah ganti kepada solat Zuhur pada hari Jumaat saja. Jadi kalau orang perempuan tu buat, ya, tuan-tuan dan perempuan yang dah pergi Mekah, ya, ataupun pergi negara Arab, cuba kita tengok. Ya, orang perempuan datang solat Jumaat. Di Masjid Negara pun Ustaz pernah tengok, ya, ada sekumpulan perempuan datang semain Jumaat. Perlu tak mereka ulangi solat Zuhur? Tak perlu. Ya, kerana solat Jumaat itu sudah mengangkat kewajipan solat Zuhur, ya. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ada cerita, ya, tentang mencari rezeki, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, seperti mana disebut dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, mari kita sama-sama tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ya. Ini ayat Mekah ke ayat Madinah, tuan-tuan? Madinah. Ya, ayat Madinah. Kalau ayat Mekah macam mana bunyi dia? Ya ayuhan nas. Apa? Ya. Ayuhan. Wahai manusia. Betul lah. Ya. Jadi 2 je, tuan-tuan. Bukan 4 pun. 2 je. Ya. Kalau Mekah, ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kalau Madinah, ya ayyuhallazina amanu. Ya. Yang ni kena ingatlah sentiasa sebab jumpa beratus-ratus bentuk macam ni. Ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayuhan nas. Ya. Jadi kalau ya ayuhan nas, cerita Nabi masa di Mekah. Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy yang menyembah berhala. Ya, sebab itu ramai yang menyembah berhala, majoriti, maka ayatnya wahai manusia, kerana bukan semua beriman. Tetapi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, ya, orang Islam pula jadi majoriti, maka disebut wahai orang-orang yang beriman. Jadi sesuailah dengan konteks, ya, jumlah orang Islam yang lebih ramai. Jadi biasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan wahai manusia, ya, biasanya di Mekah tu dia berkait dengan cerita akidah. Ya, cerita akidah, ya. Apa ni? Ada nak tanya soalan ke? Kak Mas nak tanya soalan ke? Boleh aja, silakan. Ya. Tengok macam nak tanya tu. Ya, silakan. Oh tak, ya. Tuan-tuan kalau ada soalan, ya, dekat chat. Apa soalan dekat chat tu? Oh tadi, ya, solat Jumaat. Okey. Kita teruskan, ya. Kalau cerita Mekah, ya ayuhan nas, itu cerita akidah. Ya, akidah tadi yang nombor 1, komponen nombor 1 kan. Islam boleh dibagi pada 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ya, akhlak tu semua yang kita belajar dalam buku ni, tuan-tuan. Itu semua jatuh dalam kategori yang ketiga. Syariat yang kita belajar fiqh, ya, macam kita belajar Bulughul Maram tu. Ya, bab macam minggu lepas kita belajar bab korban, ya. Ada bab puasa Ramadan, ada bab sembahyang sunat, ada bab musafir, ada bab orang sakit, ya. Itu semua duduk bawah syariat, ya. Kitab Bulughul Maram itulah secara umum.
Kemudian apa ni, kitab akhlak kita ya untuk kategori yang ketiga. Ya, tadabbur Quran kita banyak yang berkait dengan akidah. Jadi kenalah tu ya. Quran untuk akidah, Bulughul Maram ya untuk syariat, dan kitab akhlak untuk kategori ketiga akhlak. Ya, tapi masing-masing tu sentiasa berkaitlah. Ya, walaupun kita tadabbur banyak cerita akidah, tapi cerita syariat pun ada. Ya, cerita akhlak pun of course mesti ada. Bulughul Maram pun sama. Ya, ada akidah juga. Ya, ada akhlak juga, tetapi fokus banyak kepada syariat, yakni hukum hakam. Ya, jadi tuan-tuan kena fahamlah. Ya, kalau orang tanya kita pasal apa kita pilih 3 buku yang berlainan, 3 subjek, kerana 3-3 tu represent benda yang berbeza. Ya, walaupun 3-3 tu boleh dicantumkan jadi satu, kita panggil Islam. Ya, tapi untuk memahami Islam, kita bahagikan Islam tu kepada 3 komponen. Yang pertama akidah, berkaitan dengan kepercayaan ya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab ya. Yang kedua ialah tentang hukum hakam, kita panggil syariat. Ada banyak dalam kitab Bulughul Maram kita, buku hadis kita. Nombor 3 akhlak yang kita sedang baca ni ya. Kita dah sampai bab yang ke-18 pun. Jadi kalau cerita ya ayyuhallazina amanu, ini banyak cerita tentang hukum syarak. Ya, cerita tentang hukum syarak. Jadi cerita tentang hukum syarak ni adalah cerita yang berkaitan dengan tentang macam contoh solat Jumaat. Jadi takkan solat Jumaat cerita di Mekah. Di Mekah ni nak sembahyang fardu pun orang takut. Ya, dia cari tempat-tempat sembunyi, ya, sembahyang dalam rumah itu pun ya takut-takut, tutup pintu, tutup tingkap. Kadang-kadang sembahyang di lereng-lereng bukit, di tempat-tempat yang jauh daripada Mekah, ya, sampai peringkat begitu. Tak ada yang berani nak sembahyang depan Kaabah, ya. Yang berani sembahyang depan Kaabah ialah apabila Saidina Hamzah dan Saidina Umar masuk Islam. Dan peristiwa itu berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, catat balik tuan-tuan. Tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, setelah daripada Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi, dan Saidina Umar Ibnul Khattab masuk Islam, maka mereka lah yang mempelopori sembahyang secara berjamaah ramai-ramai di hadapan Kaabah. Ya, tapi masa tu bukan lagi sembahyang fardu 5 waktu. Sebab sembahyang fardu 5 waktu ni diwajibkan setelah Isra' dan Mi'raj. Ya, jadi yang peringkat awal tu hanya sembahyang seperti mana mengikut Nabi Allah Ibrahim punya syariat. Ya, sebab tu sirah ni penting untuk tuan-tuan tahu dia punya chronological order dia. Ya, kita kata setelah Saidina Umar dan Hamzah masuk Islam, maka para sahabat buat sembahyang 5 waktu di Kaabah. Tak betul lah. Pasal Umar dengan Hamzah masuk Islam tahun yang ke-6. Ya, tahun ke-6 ya, selepas daripada Nabi dapat wahyu. Sedangkan Isra' dan Mi'raj berlaku tahun yang ke-11. Ya, tahun yang ke-11. Ya, jadi jauh tu ya. Jadi daripada Umar masuk tahun 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 tahun lepas tu baru diwajibkan solat 5 waktu, ya, fardu 5 waktu. Sebelum tu hanya solat mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Ya, maknanya hanya 2 waktu saja. Ya, seperti mana subuh dan juga maghrib, ya. Cuma 2 waktu tu 2 rakaat. Subuhnya pun macam 2 rakaat kita sekarang, maghribnya ya 2 rakaat juga. Ya, kalau kita sekarang maghrib dah 3. Jadi itu syariat Nabi Allah Ibrahim. 2 waktu dan setiap waktu itu 2 rakaat. Ya, kita dah pernah ulang banyak kali. Jadi Ustaz harap ini sebagai ulang kaji sajalah, ya, melainkan tuan-tuan yang baru join grup kita lah. Okey, ya, itu ceritanya. Haji Asyari ada soalan tentang solat mengikut syariat Nabi Ibrahim? Ustaz, Assalamualaikum. Boleh saya tanya Ustaz? Silakan. Adakah surah Al-Fatihah ni diturun kepada Nabi Ibrahim juga? Tak turun Nabi Ibrahim. Ada kawan cakap diturun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Saya bantahlah. Tak betul. Saya bantah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Cuma kalau Ustaz boleh tambah sikit Cap, ya. Cerita apa Cap Syarum, ya, cerita Al-Fatihah ni dia turun 2 kali. Dia special. Ya, para ulama sebahagiannya berpendapat Al-Fatihah turun 2 kali. Ya, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ya, dan sudah tentu ya, semasa Allah mensyariatkan solat 5 waktu, maknanya Fatihah dah diturunkanlah. Ya, sebab nanti kalau selepas daripada Isra' Mi'raj kan, bila Nabi dan para sahabat diwajibkan solat 5 waktu, ya, nak baca surah apa, ya, kalau Fatihah belum turun. Jadi Fatihah dikatakan sudah turun sebelum Isra' Mi'raj. Tapi Isra' Mi'raj berlaku tahun ke-11. Ya, tuan-tuan, Nabi dakwah di Mekah berapa tahun tuan-tuan? Berapa tahun Cap di Mekah? Berapa tahun?
Di Mekah saja berapa tahun? 13. 13 tahun ya. Jadi kalau 13 tahun, 6 tahun ya sebelum Saidina Umar dan Hamzah masuk Islam, maknanya solat dah ada tapi ikut Nabi Ibrahim punya style lah. Ya, Nabi Ibrahim punya style macam mana? Sama. Style dia sama. Ada takbiratul ihram, ada rukuk, ada sujud, ya. Cuma ya, syariat Nabi Ibrahim tu diikuti dari segi rukunnya. Macam tadilah angkat takbir kita kata, ya. Kemudian qiyam contoh, ya, ada rukuk, ada iktidal, ya, ada sujud, ya. Cuma bacaannya tu dah tentu zaman Nabi Allah Ibrahim, bacaannya dalam bahasa Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim bahasa apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim ni, apa bahasa Nabi Ibrahim ni? Apa Kak Mariatun? Ya, apa bahasa Nabi Ibrahim? Kita tengok dia asal daripada mana? Ya, itulah bahasa dia. Ya. Hebrew ya, Ustaz? Kalau nak kira bukanlah ya, sebab apa ni? Ya, masa tu Nabi-Nabi Bani Israel belum ada lagi. Nabi Ibrahim datang dari mana tuan-tuan? Ibrahim datang daripada Iraq. Daripada Iraq, Babylon. Ya, Babylon, Iraq. Jadi kalau dia Babylon, Iraq, dia bukan Hebrew. Ya, dia Babylonian. Orang Babylon ni bahasanya dipanggil Kaldaniah dipanggil, ya. Kaldanite, ya, Kaldanite, Caldanite, Kaldanite. Kaldanite ni ialah masyarakat yang duduk di Iraq pada masa tu. Jadi even Nabi Ibrahim pun ya bangsanya bangsa Kaldanite. Ya, bahasa orang putih lah, ya. Kalau cakap orang putihnya Kaldanite, ya. Bahasa Arabnya Kaldaniyah, ya. Dia bukan Arabiah, bukan. Ya, bukan Ibraniah, bukan. Ibrani Hebrew lah. Kalau Arabiah Arab lah, ya. Ini Kaldaniyah. Ya, Ustaz sebut 3 ya. Arabiah Arab, kemudian Ibraniah Hebrew, dan Kaldaniyah. Kaldaniyah ni Babylonian. Orang Iraq, ya, Iraki. Zaman tu lah. Zaman Nabi Allah Ibrahim, ya. Zaman Sarah, zaman Nabi Lut. Mereka datang ke tempat yang sama. Ya, sebab Nabi Lut tu ialah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Sarah adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim berkahwin dengan anak saudara. Sebab pada masa tu syariat membenarkan. Ya, boleh. Ya, syariatnya ialah boleh, ya, berkahwin dengan anak saudara pada zaman tu sebab orang beriman tak ramai. Ya, kalau tak boleh berkahwin dengan anak saudara, maka nak kahwin dengan siapa? Tak ada orang. Yang beriman tak ada, ya. Jadi tak boleh kahwin dengan orang yang bukan Islam, tak boleh. Syariat tak pernah membenarkan, ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya, setelah dia tak berjaya berdakwah kepada penduduk Babylon, ya, dan raja kita panggil, ya, Raja Namrud, maka dia pun diperintah oleh Allah untuk hijrah. Barulah dia pergi ke Palestin tu. Ya, dia pergi ke Palestin, ya. Jadi sampai di Palestin dia buka pertanian lah, ya. Dia bertani, ya, dia berternak binatang, ya, dia beli tanah di Palestin sebab dia pendatang, ya. Nabi Ibrahim bukan orang asal di situ. Jadi kemudian barulah, ya, dia kemudian berkahwin dengan Hajar, ya. Setelah daripada Palestin tu ditimpa dengan kita panggil, ya, kemarau panjang. Jadi bila tak ada bekalan makanan sebab tak ada cukup air, mereka terpaksa mendapatkan bantuan daripada Egypt. Egypt tu sebelah Palestin aja. Ya, jadi jumpa dengan Raja Egypt pada masa tu, ya. Dan Raja Egypt pun, ya, dia jatuh hati pada Sarah. Sarah tu isteri Nabi Ibrahim lah, isteri pertama dia, ya. Kemudian Raja Mesir, ya, Egyptian King pada masa tu, bila dia tahu Sarah ni isteri Nabi Ibrahim, dia rasa malu dah. Sebab dia tak tahu. Dia ingatkan itu adik Nabi Ibrahim. Ya, sebab ada rupa sebab anak buah Nabi Ibrahim. Jadi tak pelik kalau ada iras-iras Nabi Ibrahim. Ya, jadi dia tak sangka Sarah tu adalah anak, ya, anak saudara yang juga merupakan isteri Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau Syekh Mubarak Furi dalam The Seal Nectar. The Seal Nectar tu antara buku sirah yang paling bagus lah, ya. Zaman kita ni 1 jilid saja. Tuan-tuan boleh belilah, ya, online ataupun tengok ada e-book, ya, secara percuma tuan-tuan boleh download sajalah. Jadi dia pun minta, ya, supaya Sarah menjaga dan mendidik, ya, anak perempuan Raja Mesir pada masa tu. Ya, anak perempuan tu ialah Hajar. Jadi Hajar pun ikut balik Nabi Ibrahim dan juga Sarah balik ke Palestin, ya, dan akhirnya
Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Setelah Hajar mengandung, dapat anak Ismail lahir di Palestin, ya, maka Allah perintah Ibrahim bawa Hajar dan Ismail berpindah ke Mekah untuk membangunkan Mekah pula. Ya, barulah akhirnya bina Kaabah dan seumpamanya lah. Itulah cerita dia. Jadi dari segi syariat Nabi Ibrahim, ya, syariatnya lebih simple. Dia tak complicated ataupun kompleks macam Nabi Muhammad lah. Ya, sebab itu Nabi Ibrahim dia tak dapat kitab, dia hanya dapat suhuf. Suhuf tu macam lembaran-lembaran saja. Ya, jadi tidaklah sekomplit seperti mana kitab. Ya, macam Taurat, Injil, ya, Quran ni semua kitab yang komplit. Ada banyak chapters, ya, ada semua isu. Isu yang detail berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak semua ada. Tapi yang lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim tidak sangat begitu. Kerana masyarakat tidak begitu complicated macam kita sekarang. Orang beriman pun tak ramai. Ya, jadi barulah dibangunkan Mekah tu. Ya, setelah Hajar dan Ismail bertemu dengan Zamzam. Ya, barulah ada penempatan, baru ada settlement kat situ. Ya, barulah bangun Mekah tu. Ya, dan sudah tentu kita panggil, ya, agamanya agama Islam, agama tauhid. Cuma dari segi syariat tu ada beza lah. Solat sama. Cuma rakaatnya 2 rakaat dan 2 waktu. Kita lebih lagi lah. Sebab tu tak pelik, ya, kalau umat Nabi Muhammad yang lebih dulu masuk syurga. Kerana solat kita 5 waktu. Sedangkan solat agama dan juga masyarakat terdahulu tak sampai 5 waktu. Nabi Musa pun 2 waktu juga. Ya, sebab tu, ya, kita kata kelebihan bagi umat kita lah, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasanya, ya, bahasa Kaldania. Mungkin ada campur, ya, bahasa-bahasa lain, ya, mungkin ada. Ya, tapi dari segi macam soalan soalan cap kita, ya, yang menafikan bahawasanya Fatihah tu turun pada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa tu betul lah memang, ya. Sebab Fatihah turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada umat terdahulu, kan. Jadi sudah tentu yang mereka baca benda lain. Ya, jadi bila Al-Fatihah turun, ini yang menjadi khilaf. Adakah di awal Nabi dapat wahyu, ya, terus Fatihah turun atau bagaimana? Ini ada perbincangan panjang lah. Tapi yang pasti dia turun di Mekah. Dan dia mesti turun sebelum daripada Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku tahun berapa tadi? Tahun yang ke-11. Ya, tahun ke-11. Nabi duduk 13 tahun. Ya, Nabi duduk 13. Jadi maknanya sebelum hijrah, ya, Nabi sudah kita kata 2 tahun lah. Ya, 2 tahun solat 5 waktu. Ya, dan membaca Fatihah di dalam setiap kali qiyam, ya. Jadi setiap rakaat baca Fatihah. Ya, cuma bila hijrah ke Madinah ada pembaharuan dari segi bilangan rakaat. Ya, kita dah baca dalam kitab Bulughul Maram riwayat daripada Aisyah, ya, solat Nabi dan para sahabat di Mekah semua 5 waktu tu 2 rakaat saja. Subuh 2, ya, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak 2. Kalau tuan-tuan yang ikut pengajian Bulughul Maram, ya, ni cerita lama lah sebelum Hari Raya dulu, ya, kita ada bincang bagaimana Aisyah bagi tahu masa di Mekah semua solat 2 rakaat saja. Bila hijrah ke Madinah barulah, ya, Jibril datang bagi tahu Nabi, Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh yang kekal 2. Ya, tu cerita dia. Okey, ada soalan, silakan. Kak Suharti nak tanya. So Fatihah tu kalau Isra' Mi'raj tahun 11, maknanya macam tadi Ustaz kata tadi 2 tahun. Berapa Ustaz tak faham sangat pula. Masa Nabi Nabi sembahyang solat 5 waktu. Solat 5 waktu yang 2 tahun tu. Correct. Pada masa tu dia dah baca Fatihah ke belum Ustaz? Sudahlah, kan begitu bagi tahu dia. 2-3 kali Ustaz ulang. Fatihah turun sebelum Isra' Mi'raj. Okay, but exactly bila tak tahulah. Itulah jadi perbincangan ulama' tu, sama ada immediately after Nabi dapat first wahyu tu Iqra' kan? Ya. Jadi kalau Iqra', lepas Iqra' ada tak turun Fatihah? Tak ada cerita. Ya, kemudian Nabi turun Ya Ayyuhal Muddassir, kita dah baca dah. Ayyuhal Muddassir, kita dah baca Ya Ayyuhal Muzammil. Tak ada pula cerita tentang Fatihah turun, tak ada. Maknanya Fatihah tak turun di peringkat awal tu. Ya, tahun bila yang itu jadi perbincangan. Tapi maksudnya paling lambat pun before Isra' dan Mi'raj.
paling lambat, ya, tahun yang ke-10, ya, nak masuk tahun yang ke-11. Tapi exactly kita tak tahu. Sebab itu para ulama kata Fatihah ni turun beberapa kali. Ada yang kata minimum 2 kali. Ya, sebab apa? Sebab masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama para sahabat, ya, sebelum Isra Mi'raj, sembahyang ikut syariat Nabi Ibrahim, dah tentulah ada apa kita panggil? Dah tentulah ada bacaan dalam rakaat pertama dan kedua. Ya, adakah Fatihah sudah dibaca? Ya. Jadi sebahagian kata ya. Cuma exactly tu bila tak ada kepastian. Itu cerita dia. Tapi sudah, ya, sudah turun. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada. Cuma yang tadi Kak Suharti kata 2 tahun tu, 2 tahun yang 5 waktu. Sebab Isra Mi'raj tahun 11, Hijrah tahun 13. Ya. Jadi in between 11 13 tu ada 2 tahun yang complete 5 waktu. Tapi masih 2 rakaat lagi. Belum ada 4 3 belum ada lagi. Boleh? Ustaz, maaf Ustaz saya ganggu. Tadi Ustaz Silakan. kata masa semayang 2 waktu 2 rakaat ada baca Al-Fatihah kan Ustaz kan? Kemungkinan lah, ya. Kemungkinan. Kemungkinan. Tapi bila Kalau, tahun bila kita tak tahulah. maknanya kalau kita baca Al-Fatihah, makna 2 waktu 2 rakaat tu Nabi Ibrahim pun salat 2 waktu 2 rakaat. Adakah Nabi Cuma Ibrahim tak baca Fatihah lah. Cuma tak tapi baca lah Fatihah. dia tak baca Fatihah. Okey, faham. Dah tentulah sebab Fatihah tak turun pada Nabi Ibrahim. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maknanya, jadi kalau orang tanya kita, Nabi Ibrahim baca apa? Dia baca daripada Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Nabi Isa dah tentulah baca daripada Injil. Tapi surah mana, ya, apa kita panggil, chapter yang mana, wallahu alam kita tak tahu. Macam Nabi berdoa, Musa. macam berdoa lah ya Ustaz, ya. Agaknya dia. Jadi sebab kitab macam Nabi Musa dan Nabi Isa pasti baca daripada kitab masing-masing lah. Ya, bacaannya dah tentulah dalam bahasa. Kalau Nabi Musa dalam Hebrew, ya, kalau Nabi Isa dalam apa kita panggil, apa bahasanya? Ya, bahasa Nabi Isa tu. Bahasa Nabi Isa tu bahasa apa bahasa Nabi Isa? Kalau bahasa Arab kita panggil Suryani, ya. Jadi apa tu bahasa Nabi Isa, ya? Apa bahasa dia? Bukan Hebrew, ya. Dia Bani Israel tapi bahasa dia. Ya, bahasa apa? Tak dengar. Kuat sikit. Tulis dekat chat. Aramik Ustaz. Aramik. Terima kasih Kak Mai. Ya, Aramik. ARAMAIC. ARAMAIC. American, ya, Amerika, Russia, kemudian Amerika, Malaysia, ya. Aramik, Amerika, Russia, kemudian Amerika lagi, ya. Malaysia, India, ya. China, ya. AIC Ustaz. Aramik, AIC. MAIC, ya. Jadi MAIC. Aramik. ARAMAIC. Terima kasih, ya. ARAMAIC. Boleh siapa-siapa tolong tulis dekat chat supaya orang lain boleh ambil manfaat. Tolong tulis ARAMAIC, ya. Okey, bahasa Aramik. Bahasa Aramik adalah kitab Injil, ya. Terima kasih, ya. Bukan double A, satu A je. ARAMAIC. Ya, bukan Aramik, bukan, ya. Terima kasih Kak Mariatun. Jadi dia punya bacaan tu sudah tentulah ikut. Kalau Nabi Musa ikut Taurat, kalau Nabi Isa ikut Injil, ya. Nabi-nabi yang lain kalau dia datang selepas Nabi Musa, dia ikut bahasa Nabi Musa lah, ya. Sampailah kitab Taurat di kita panggil dia expired, ya, sebab dah diselewengkan, barulah datang barulah datang kitab Injil, ya. Tu cerita dia. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, ya, macam Nabi Adam, ya, Nabi Adam solat tak? Dah tentulah, mana ada nabi tak solat, ya. Nabi Adam baca apa? Nabi Adam baca daripada Suhuf Adam alaihissalam. Adam pun dapat suhuf. Nabi Idris dan sebagainya ikut suhuf masing-masing. Nabi Ibrahim pasti, ya, ikut suhuf Ibrahim. Bahasanya tu, ya. Jadi para ulama tak dapat buat keputusan, ya, sebab tak ada contoh ataupun tak ada petunjuk daripada hadis Nabi, tak ada petunjuk daripada ayat Quran yang menceritakan bahasa mereka secara jelas. Jadi para ulama, ya, melihat kepada mereka berasal daripada mana. Ya, jadi kalau Nabi Ibrahim berasal daripada Babylon, jadi bahasanya bahasa Babylonian.
Ya, bahasa apa? Bahasa Kaldanaid tadi. Ya, macam mana bahasanya? Wallah alam, kita tak tahulah. Ya, tu cerita dia. Okey, ya, ada apa lagi? Silakan. Ada soalan? Tuan-tuan, ada apa? Ada apa? Tuan-tuan, tak ada soalan? Kak Noraini ada soalan? Kak Noraini? Ya, Kak Suarti, silakan. Tak ada Ustaz, buat masa ni okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi sebab Okey, cuma nak tuan- terfikir je lah bila Fatihah tu turun kan, itu je. Tak apa, ya, jangan peningkan kepala. Kalau para ulama pun tak boleh buat keputusan, maka tak payah pening kepala. Ya, yang pasti dia turun sebelum Isra' dan Mi'raj. Sudah. Senang. Ya. Okey, ya. Jadi dari segi apa? Dari segi apa kita panggil? Bacaan boleh berbeza. Tetapi rukun-rukun solat sama. Daripada Nabi Adam sampailah ke akhir zaman. Ya, itu yang kita kena pegang. Boleh, ya? Okey. Jadi kita sambung ayat tadi, ya. Ya ayyuhallazina amanu, cerita surah Al-Jumu'ah tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini cerita Madinah. Ya, iza nudiya lis-salah. Iza apabila nudiya diseru, ya, kamu diseru, ya. Lis-salah, ya, kamu diseru kepada solat, ya, maka solat ni orang tanya pula, solat apa Ustaz? Ya, ada sambung min yaumil Jumaah, solat pada hari Jumaat. Jadi merujuk pada solat Jumaat itulah waktu zuhur tu, ya. Fas'au, maka bersegeralah. Fas'au tu bersegeralah ila kepada zikrillah, mengingati Allah. Jadi kalau diseru Allahu Akbar itulah seruan dia. Ya, seruannya datang selepas daripada apa? Ya, seruan tu datang selepas daripada azan tu. Azan tu seruan je lah. Ya, sebab tu panggil hayya 'alas solah. Ya, marilah menuju, ya. Marilah solat, ya, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kejayaan. Sebab apa benda-benda tu disebut, ya? Kerana itulah panggilan kepada solat. Ya, maka bila dipanggil, ya, untuk solat, maka kita faham, ya, kena datanglah, ya. Cuma fas'au ila zikrillah, bersegera tu maknanya bukanlah berlari. Ya, sebab kalau berlari Allah akan guna perkataan lain. Fas'au tu makna bersegera. Bersegera tu maknanya tidak dalam keadaan berlenggang-lenggang, tak ada, ya. Tengok Allahu Akbar masih makan cendol lagi. Allahu Akbar masih lagi habiskan makanan apa semua, ya. Jadi kita dah ada tahu masuk waktu Zuhur pukul berapa? Zuhur 1.17. Jadi, ya, kalau nak makan boleh awal lah sikit. Ya, 12 suku ke makan, ya. By 12.30 tu dah siap, dah masuk masjid dah patutnya. Kita dah ready dah, ya. Kalau belum sembahyang duha masih boleh sembahyang duha. Kalau sembahyang duha baru 2 rakaat tambah boleh. Ya, tak ada masalah. Kerana apa? Waktu tu memang waktu duha, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi yang dimaksudkan fas'au ila zikrillah, ya, ialah bersegera. Ya, maka, ya, hendaklah kamu bersegera. Bukan berlari, ya, berlari macam 100 meter, ya, berlari macam berlari berganti-ganti, ya, tu tak disuruh. Ya, bersegera maknanya kalau kita sedang buat sesuatu tinggalkan, ya, tapi macam tadilah, jangan tinggalkan begitu saja, hilang pula barang nanti, tutuplah, ya, tutup kunci dan sebagainya. Wazarul bai', dan Allah suruh apa? Dan zaru al-bai', tinggalkan al-bai', jual beli, tinggalkan jual beli. Ya, sebab itu hukum berjual beli, ya, ketika selepas azan, maknanya khatib dah naik atas mimbar, hukumnya adalah berdosa. Ya, perniagaan kena stop. Ya, jadi meniaga tu tutup dulu. Ya, kita buka balik lepas solat Jumaat. Ya, masalahnya ialah, ya. Kalau orang menjual, yang membeli pun dosa juga ke Ustaz? Samalah, kalau dah jual berdosa. Okey, maknanya om beli pun dosa lah kalau hari Jumaat. Dia macam tadilah, ya. Dia willing buyer, willing seller kan. Ya, willing seller, willing buyer. Jadi dua-duanya willing nak buat juga, tapi pada waktu yang tak boleh. Ya, waktu tu adalah waktu yang diharamkan, tak boleh dah. Ya, waktu tu diharamkan, ya, sebab sebab tu Allah sebut bersegera. Maknanya kalau dia masih meniaga juga, dia kena stop. Ya, maknanya kalau ada orang kata, ni saya tak bayar lagi, okey, bayar, siap, dan dia kena ke masjid, masuk masjid. Ya, sebab tu ya, sebelum azan dikumandangkan, biasanya pihak masjid akan buat announcement. Ya, banyak masjid dia kata, ya, maknanya dia buat pengumuman. Biasanya nazir masjid lah. Ya, dia akan buat announcement, antaranya dia akan sebut
minta supaya pihak peniaga di luar yang masih berjual beli minta untuk segera menghentikan jual beli sebab kejap lagi azan akan berkumandang. Biasa akan buat macam tu. Ya, cuma kadang-kadang oleh kerana benda tu sudah menjadi kepahaman, tak ada lagi lah, tak ada reminder. Tapi bila tengok orang masih lagi lalai, masih lagi makan minum, ya, maka kena ada reminder lah, kena bagi peringatan. Tolong ya bagi jamaah yang masih berniaga berjual beli di luar, tolong hentikan ya segera kerana azan akan berkumandang bila-bila masa saja. Ya, biasanya ada peringatan macam tu. Kalau penjual dia perempuan berdosa juga itulah, Ustaz. Ya. Masalah dia yang membelinya lelaki. Ya, tapi kalau perempuan beli dengan perempuan okey kan? Tapi orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat kat Malaysia. Itulah sebabnya. So maknanya dia jaga stall lah, dia jaga gerai. Lepas tu kalau kita lalu kita beli tak berdosa lah kan. Kalau perempuan, sebab perempuan kan tak wajib sembahyang. Ya, kalau Kak Surati tanya, kalau ada orang cacat datang yang tak wajib sembahyang Jumaat pun tak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang diwajibkan solat. Okay. Ya, katalah orang musafir kan, orang musafir tak berdosa. Ya, contoh kita kata kita travelling, ya. Bila kita travelling sampai satu tempat hari Jumaat, kita tak wajib solat. Ya, jadi kebetulan ada kedai, ada gerai yang menjual makanan, yang menjualnya orang perempuan. Ya, sebab suami dia dah masuk dalam dah nak sembahyang. Isteri dia tak wajib solat Jumaat maksudnya. Zuhur kenalah, ya. Kemudian kita pun datang nak beli makan pula kat situ. Dari segi dosa tak berdosa. Sebab kita tak wajib solat Jumaat, sebab kita traveller. Tetapi dari segi akhlaknya tak cantik. Faham kan? Akhlaknya tak bagus. Dari segi syariat sah, dari segi akidah okey, dari segi syariat okey, dari segi akhlak tak cantik. Sebab apa? Yelah, sebab apa tuan? Tak respect waktu lah. Walaupun dia tak wajib solat. Ya, dia tak wajib solat Jumaat pasal dia musafir. Ya, tapi timing tu dan orang tengok tak cantik. Orang bukan Islam tahu orang lelaki kena masuk masjid. Tiba-tiba ada orang lelaki makan kat situ. Orang tak tanya dia musafir ke tak, orang tak tahu. Tapi image tak bagus. Jadi image itulah yang masuk kategori akhlak. Sebab jaga image. Ya, bila jaga image. Jadi tak bagus. Ya, kita orang Islam, ya, tiba-tiba kita parking depan kedai arak ataupun depan kedai sport toto, Magnum dan sebagainya. Well, memang kita tak pergi beli, tapi bila kita letak parking kat situ, ya, tahu masalah pusing-pusing tak jumpa tempat. Dia hanya ada di situ, ya. Tapi macam tadilah dia boleh timbul fitnah. Tiba-tiba keluar pula. Ada pula orang ambil gambar berlatar belakangkan, ya, tempat tadi. Kita bukan nak beli pun. Ya, tapi image-nya tak bagus. Image tu jatuh dalam akhlak. Ya, image tu kadang-kadang kita kurang menjaga. Ya, macam ustaz lah, ya, ustaz datang kuliah tak pakai kopiah kita kata. Walaupun pakai kopiah tak wajib. Ya, tapi jadi tak sedap lah. Ya, orang tengok apa ustaz ni? Ustaz biasa orang Melayu, ustaz ni mesti pakai baju Melayu. Ya, pakai jubah ke, ya, proper kita pakai. Ya. Kemudian kalau ustaz pakai kemeja pun tak sedap dah. Ya, datang masjid surau lah. Kecuali ya waktu kerja lain. Ya, kadang-kadang ustaz pun dulu masa mengajar di universiti, ya. Jadi bila ada tazkirah Jumaat, kita datang pun dengan pakaian pejabat lah. Ya, pakai baju kemeja. Ya. Cuma ustaz punya baju kemeja, ustaz punya baju kemeja yang tak perlu tuck in. Ya, baju kemeja yang keluar, ya. Sebab tu ustaz suka dulu pakai kemeja batik, sebab kemeja batik tak tuck in. Ya, keluar, ya. Sebab macam tadilah, ya. Itu ustaz punya identiti lah. Ya, dah biasa daripada dulu memang baju tak tuck in, ya, kecuali muda-muda dululah. Ya, masa baru-baru kerja kan. Tapi dah lama kelamaan tu kita rasa tak selesa pula. Ya, lebih selesa pakai pakaian yang cutting baju Melayu ataupun batik. Batik tu pun bukan batik yang apa kita panggil, ya, slim fit bukan. Ya, yang longgar lah, yang labuh. Ya, macam tu. Itu ustaz punya ni lah. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar lama lah. Ya, kalau ada gambar ustaz lama-lama tu kita tengok. Kebanyakannya memang pakai macam tadi. Ya, bukan kemeja yang tuck in. Ya, jadi kalau kita datang bagi tazkirah pun orang nampak macam itulah, ya, dia nampak proper lah. Kalau ustaz lah, itu ustaz punya pandangan. Orang lain tu orang lain lah, ya. So macam itulah. Ada apa? Silakan. Ustaz. Ya. Zaman sebelum Nabi Muhammad, Ustaz, solat fardu ada lawangan azan ke? Dan kalau ada macam mana dia? Tak ada. Di masjid tak ada. Tak ada, ya. Sebab
Macam mana nak ada tuan-tuan ya? Nak sembahyang pun orang takut. Bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tahulah kita sembahyang kat mana. Ya, jadi memang tak ada Haji Mat Syah. Oh, tak ada lah azan. Jadi azan mula hanya bila zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad hijrah Madinah. Selepas hijrah ke Madinah. Bilal azan. Selepas hijrah ke Madinah. Okey. Ya, maknanya sebelum hijrah Madinah tak ada azan lagi. Tak ada syariat azan lagi. Ya. Itu pun tahun yang kedua. Tahun yang kedua hijrah. Tahun pertama hijrah belum ada azan lagi. Ya, macam mana orang panggil? Maknanya panggil-panggil macam itulah ya. Nabi bagi tahu masuk waktu bila, kemudian dah tahu ya. Jadi tak ada panggilan khusus ya. Nak Bilal naik atas bangunan kemudian azan tak ada lagi. Tahun yang kedua baru ada. Ya, tahun yang kedua. Maknanya sebelum kita panggil sebelum berlakunya perang Badar. Sebelum bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Sebab tahun kedua tu berlaku perang Badar. Kita sebenarnya dah baca dalam jilid kedua Haji Mat Syah. Kitab sirah Moses dengan Moses. Hari Rabu pagi kita ada baca cerita azan dikumandangkan tu. Ya, mungkin kalau Haji Mat Syah ada jilid yang kedua boleh tengok awal-awal ya kisah azan dikumandangkan. Okey, ada lain? Ya, sama-sama. Ada apa-apa tuan-tuan? Silakan. Tak ada, kita bersambung ayat ya. Jadi Allah perintah apabila azan dikumandangkan, maka terus kena bersegera mengingati Allah, masuk masjid, masuk surau Jumaat ya. Wazarul bai' dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli itu wajib. Ya, seperti mana bersegera masuk masjid pun wajib juga. Ya, kecuali ya macam tadi kita terlambat nak buat macam mana? Parking susah pula, pusing-pusing tak jumpa parking, kita tak boleh double parking, nanti ganggu orang. Ya, jadi itu adalah pengecualian. Tapi kalau kita tak ada apa-apa yang menghalang, segerakanlah. Ya, segerakan habis. Ya, tinggalkan jual beli. Zalikum, yang demikian itu khairun lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahuinya. Jadi kalau orang betul-betul tahulah ya tentang perintah sembahyang Jumaat ni, maka sudah tentu mereka akan meninggalkan jual beli. Maksudnya ya nanti tuan-tuan salah faham pula. Oh, itu jual beli. Mana kalau kita meeting kat pejabat boleh? Sama. Tuan-tuan. Sebab jual beli adalah perkara yang paling menguntungkan. Ya, tuan-tuan biasa dengar kan 9/10 ya daripada pintu rezeki datang daripada berniaga. Ya, walaupun hadis tu ada perbincangan dia. Ya. Tetapi macam tadilah secara umum berniaga ya lebih menguntungkan berbanding dengan makan gaji. Ya, sebab itu di sini disebut tinggalkan jual beli. Sebab jual beli yang paling menguntungkan. Sebab Quran biasa dia sebut satu perkara represent ya banyak benda lain. Macam solat kan? Tuan-tuan kena faham bahasa Arab dia macam tu. Ya, Allah di dalam Quran ya. Allah sebut kita panggil ya, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Sebab apa Allah tak kata solatlah kamu ya all the time? Kadang-kadang Allah sebut solat. Tapi kadang Allah sebut rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Sujudlah bersama orang yang sujud. Sebab apa sebut rukuk dan sujud? Sebab rukuk dan sujud tu represent the whole solat. Ya, macam gitulah ya, hadapkan wajahmu ke kiblat. Bukan wajah saja, the whole body kena hadap kiblat. Tapi itu gaya bahasa Arab. Ya, sebut satu benda tapi dia represent ya the whole body. Ya, diharamkan makan daging babi. Maknanya bahagian lain boleh ke? Bulu boleh guna, dia punya lemak, ya, dia punya kulit, dia punya apa boleh? Tak boleh. Ya, cukup dengan menyebut daging, dia represent the whole body of binatang yang diharamkan tadi. Solat sama juga. Disebut rukuk, tapi maksudnya seluruh. Ya. Okey. Jadi itu yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Ada soalan? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Ya, Ustaz sebut beberapa perkara tadi. Sebut solat, ya, nak cerita solat, tapi hanya sebut rukuk saja. Satu daripada juzuk dalam solat, satu rukun. Sebut sujud ataupun rukuk saja, tapi maknanya keseluruhan. Ya, yang kedua saya bagi contoh, yang tadilah ya, daging babi tadi. Ya, Allah tak kata diharamkan makan semua bahagian babi. Allah tak kata. Allah kata diharamkan bagi kamu lahmal khinzir, daging babi. Itu gaya bahasa Quran, tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan jangan tengok literal meaning. Tuan-tuan kena tengok footnote, kena tengok tafsiran dia supaya tuan-tuan tidak salah faham. Ya, banyak orang salah faham. Ya. Jadi nak elak salah faham kena tengok terjemahan dia, ya, bukan terjemahan literal saja. Kena tengok tafsiran dia, ya. Okey, ada apa?
Tak ada faizah. Ya. Saya tak tanya ya. Bila disyariatkan untuk solat Jumaat? Solat Jumaat Nabi buat semasa Nabi dalam perjalanan daripada Quba ke Masjid Nabawi. Ya, ini pun kita dah cerita jilid kedua awal apa Haji Syahri. Saya belum jahit. Tengok sirah jilid kedua. Okey, insya-Allah Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Kalau ada buku jilid 2 tu ada cerita detail ya, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi sampai di Quba dulu. Pasal Quba tu selatan. Ya, downtown Madinah utara. Jadi orang Mekah kalau dia pergi ke Madinah, dia akan singgah di Quba dulu. Masa di Quba tu Nabi duduk 5 hari 4 malam. Nabi bina Masjid Quba. Dalam perjalanan daripada Quba pergi Madinah, ya, maka masuk waktu Zuhur dan itulah solat Jumaat pertama yang Nabi buat di Madinah. Ya, selepas daripada keluar daripada Quba menuju ke downtown Madinah. Itu cerita tu tuan-tuan boleh tengok dalam jilid 2 sirah yang kita sedang belajar sekarang. Ya, awal-awal, ya. Okey, ada lain? Silakan. Ya. Tuan-tuan ada apa Ustaz boleh tolong? Ada, tak ada? Kalau tak ada sambung fa iza qudiyatis solah. Maka iza apabila qudiyat as-solah, apabila selesai solat Jumaat itu dilakukan, fantashiru maka bertebarlah kamu. Ya, pergilah ke mana-mana tempat pun. Fil ardi atau muka bumi. Wa betaru dan carilah ya min fadlillah. Carilah daripada apa? Carilah daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya boleh bekerja. Ya, lepas daripada solat boleh bekerja. Kalau nak bekerja boleh. Dia hukum ni tak wajib, ya, tetapi dia hukum dia harus. Sebab itu ada negara yang Jumaat cuti. Ya, negeri di Malaysia ada yang cuti pada hari Jumaat, Kelantan cuti. Ya, mana lagi cuti kita kata, mana lagi negeri mana, ya? Negeri yang cuti pada hari Jumaat selain daripada Kelantan mana tuan-tuan? Johor. Johor lagi, ada lagi? Perlis. Kedah ya, Kedah cuti Jumaat. Perlis tak kan? Perlis tak ya. Jadi paling kurang ada 3 negeri. Kelantan, Terengganu? Terengganu tak Ustaz? Terengganu tak ya. So 3 lah, Kelantan, Kedah dan juga Johor ya. Jadi kalaulah ya selepas habis solat maka wajib bagi kamu Jumaat cuti. Macam mana? Terengganu masuk juga Jumaat cuti. Jadi 4 lah ya. Terima kasih Datuk. 4. Jadi Kelantan, Terengganu, ya, Kedah dan juga Johor. Jadi apabila kalau kita kata ayat ni, ayat yang ke sambung ni lah, ya, ayat yang ke-10 ni. Ya, jadi yang pertama tadi wajib bersegera masuk masjid. Yang kedua wajib meninggalkan jual beli ataupun sebarang pekerjaan. Tetapi ayat yang ke-10 tadi ayat 9. Ayat 10, maka apabila selesai solat, fantashiru fil ardi, bertebarlah kamu atas muka bumi. Yang ini tidak wajib. Ini adalah harus sahaja. Ya. Wa betaru min fadlillah, dan carilah ya sebahagian daripada kurniaan Allah. Mana boleh sambung kerja. Ya, kalau nak sambung silalah. Bagi negeri yang tidak bekerja pada hari Jumaat, mereka boleh balik berehat, tak ada masalah. Bagi negeri yang bekerja pada hari Jumaat, mereka boleh balik ke pejabat sambung kerja pun tidak ada masalah. Sebab ayat ni bukan menunjuk pada makna wajib. Ya, ayat 10 ya. Ayat 9 tu wajib. Ya, ayat 10 tak wajib. Ya, sebab kalau wajib berdosalah siapa cuti pada hari Jumaat. Ya, jadi bukan macam tu cara baca. Kalau tuan-tuan tengok literal translation, tuan-tuan akan salah nanti. Tak boleh, kena tengok tafsiran dia. Ya, sebab tadi perintah untuk bersegera masuk masjid. Perintah meninggalkan jual beli. Bila dah ada perintah meninggalkan, maknanya larangan daripada berniaga, bila datang balik kebenaran untuk berniaga, untuk mencari rezeki, maka hukumnya adalah harus sahaja. Dia bukan wajib. Dia bukan sunat pun. Ya, jadi siapa nak kerja, kerjalah. Siapa tak nak lah. Pahala boleh dapat. Ya, katalah lepas bersolat dia nak berzikir. Katalah ya, dia bekerja sendiri. Ya, dia bos ya. Dia company sendiri. Dia tak nak buka kedai contoh. Ya, tak cuti tapi dia tak nak buka kedai, dia nak tutup. Ya, jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Adakah dia dianggap berdosa? Tak. Tapi kalau ayat ni kita anggap sebagai perintah wajib, maka berdosalah orang yang tak bekerja selepas daripada sembahyang Jumaat.
Tuan-tuan kena tengok macam tu. Ya, Ustaz harap tuan-tuan faham. Kalau tak faham, Ustaz ulang. Silakan. Ada apa? Ayat 9 wajib, ayat 10 harus. Boleh ya? Jadi wajib atas sekali, nombor 2 sunat, kategori nombor 3 harus, nombor 4 makruh, nombor 5 haram. Ini kita panggil hukum apa tuan-tuan? Apa nama hukum ni? Hukum apa ni dipanggil tuan-tuan? Ya? Apa hukum ni nama dia? Wajib, sunat, harus, makruh, ya, dan juga satu lagi ialah haram. Hukum apa nama dia tuan-tuan? Memanglah dia hukum fiqah betul, tapi kategori hukum apa tu? Siapa ingat? Kak Mai, hukum apa tu dipanggil? Kak Mai Munah. Tak ingat lah Ustaz. Tak ingat ya? Dia panggil hukum apa? Syirin, hukum apa tu dia panggil? Ya? Ya? Taklifiyah. Taklif. Hukum taklifi. Taklifi. Taklifi, ya. Terima kasih. Ya, hukum taklifi. T-A-K-L-I-F-I. T Terengganu, Amerika, ya, apa ni? K apa? K Kelantan, ya. Kemudian L, ya, I-F-I. Taklifi. Hukum taklifi adalah hukum tadi, ya. Hukum 5 tu. Hukum wajib, sunat, harus, apa ni, apa kita panggil? Makruh dan juga haram, ya. Jadi 2 di atas, wajib dan sunat. Wajib buat, sunat buat. Nombor 3 harus. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Ya. Tapi kalau dia menghasilkan jadi ibadah, maka dapat pahala lah. Ya. Macam kita kata mandi kan. Mandi pagi. Ya. Adakah mandi pagi tu wajib? Tak wajib. Kecuali tuan-tuan nak mandi wajib. Ya. Nak pergi sembahyang Jumaat. Kita mandi tu mandi sunat. Ya. Kita bersama dengan isteri itu mandi wajib. Tapi kalau pagi-pagi nak pergi kerja tak mandi boleh tak? Boleh, tak ada mandi, tak ada masalah. Ya, asalkan apa ni kita bersihkan badan kita lah ya daripada apa-apa najis ya. Jadi ada hukum wajib, ada hukum sunat dan ada hukum harus saja ya. Kalau makruh tu kalau kita berlebih-lebih guna air. Tiba-tiba ya kita kata memang air tak ada. Kita guna juga air berlebih-lebih. Jadi haram pula. Ya, sebab kita mandi menyebabkan orang lain tak boleh ambil wuduk. Jadi haram pula. Jadi hukum tu boleh berubah ya kerana dia adalah hukum taklifi. Ya, hukum yang ditaklif, dipertanggungjawabkan kepada setiap orang yang mukallaf dipanggil. Jadi ya. Jadi apa komen di situ meninggalkan jual beli ya ketika azan solat Jumaat sahaja ke ustaz ya. Waktu lain tak ada tuntutan macam tu sebab Jumaat lain. Ya, Jumaat ni memang special. Ya, kalau Zuhur dan sebagainya ya, cuma kalau Hambali memang Saudi dia wajib lah. Ya, sebab tu kedai-kedai kita tengok ya, dia tutup, dia hentikan. Dia walaupun paling kurang dia kadang-kadang dia tak pergi masjid pun, dia sembahyang di kedai, di premis dia saja, premis perniagaan, tapi dia tutup, tak ada jual beli. Ya, jadi kalau kita pergi luar Mekah, kita pergi Aziziyah contoh. Ya, jadi Ustaz pergi ada kedai buku di Aziziyah tu, ya, dekat dengan Universiti Ummul Qura. Jadi tengah kita beli-beli tu, dia pun kata minta maaf, kita nak masuk waktu Zuhur, dia tutup lampu. Ya, dia minta kita keluar. Ya, kita keluar pergi sembahyang. Ya, dia kata lepas solat nanti datang balik. Ya, kita belum selesai ni. Dia kata tak apa, buku tu letak tepi, nanti kita buat pengiraan. Ya, nak buat payment ke apa semua selepas ni. Jadi maksudnya walaupun di luar Mekah, ya, maknanya Aziziyah punya area tetap juga. Ya, itu Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita tak. Tapi kalau boleh tutup dan pergi solat, itu jauh lebih baik lah. Ya, sebab solat berjamaah dalam mazhab kita Syafi'i sunnah muakkadah, dia tidak wajib. Ya, tapi Hambali dia ambil pandangan wajib. Ya, begitu juga apa kita panggil Hanafi sebagai contoh. Ya, Hanafi lah. Tapi Hanafi macam tadilah ya. Bila dia datang Malaysia ni kadang-kadang dia terkesan dengan Syafi'i jugalah. Ya, jadi dia tak adalah kita pergi kedai mamak tu Hanafi. Ya, tak adalah kita tengah makan dia kata sorry ya, sambung balik makan nanti lepas pada ni tak pernah dengar lagi lah. Ya, mungkin dia ra'i orang Malaysia lah sebab Malaysia mazhab Syafi'i kan. Itu kalau ustaz boleh detailkan lah. Okey, ada apa tuan-tuan? Ya. Tak ada, kalau tak ada wabtagu min fadlillah, carilah ya sebahagian daripada kurniaan Allah. Ya, rezekilah wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah banyak-banyak ya sebab hari Jumaat memanglah ya kita selawat ya pada Nabi, kita
kita banyakkan doa, ya, paling kurang suratul kahfi, ya, kita perbanyakkan perkara-perkara baik, ya, belanja kawan makan hari Jumaat kan, ya, itu antara peluang, ya, belanja kawan makan, ya, kita makan di kedai tiba-tiba perasan ada kawan-kawan yang kita kena ajak makan sekali, kita belanja dia, ya, hari Jumaat, memang ada kelebihan, ya, memberi makan pada orang, memberi salam, ya, paling kurang beli apa kita panggil, ya, pergi ada orang jual aiskrim, ya, kawan-kawan kat situ kita okey, hari ni semua saya belanja, ya, okeylah, ya, mungkin nak belanja nasi ayam mungkin harga, yalah, kalau takat 3-4 orang tak apa, ya, tiba-tiba ada 50 orang, ya, jadi kalau aiskrim mungkin lebih mudah, ya, ataupun apa sajalah, ya, yang kita rasa kita boleh share, ya, yang kecil-kecil lah, yang besar-besar lah, ya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah ni dalam semua keadaan, ya, nak makan pun ingat Allah, lepas makan pun ingat Allah, nak masuk tandas pun ingat Allah, ya, keluar tandas pun sama, ya, ada doa dia, ada zikir dia, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, mudah-mudahan kamu mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, selesai ayat 9 dan 10 sebagai bukti bahawasanya bekerja memang dituntut, ya, tetapi bila masuk waktu solat Jumaat kena berhenti, ya, kerana apa? Kerana solat Jumaat, ya, termasuk perkara yang special hari Jumaat. Cuba kita bayang, Zuhur 4 rakaat, bila sembahyang Jumaat jadi 2, ya, tapi kena hadir dia punya khutbah 1 dan khutbah kedua, ya, itu sebagai ganti 2 rakaat yang kita diberi kelonggaran, ya, sebab Zuhur 4, jadi Jumaat 2 saja, ya, dan ada khutbah kena dengar, ya, kalau tertidur tu cerita lain, tapi waktu azan saja kena bersegera masuk ke masjid, surau ataupun tempat-tempat solat Jumaat. Okey, ada apa-apa silakan tuan-tuan. Tak ada, ya. Soalan di chat pun tak ada, ya. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja. Itu dia punya bottom line dia. Maknanya kita kena bekerja lah, ya. Jangan jangan sampai kita tidak bekerja, ya. Kerana apa? Ya, kerana bekerja itu termasuk perkara yang sangat-sangat dituntut, ya. Jadi nabi-nabi dan rasul pun bekerja juga, ya. Jadi pekerjaan apa pun memerlukan kesabaran dan kegigihan, memanglah. Tuan-tuan yang bisnes kan, ya, peringkat awal macam mana, dah tentulah bersusah payah, ya, mula daripada zero, ya, mula daripada scratch, ya. Dengan kata lain, apabila seseorang mau bekerja, dia dengan secara langsung telah melatih kesabaran dan kegigihan, memanglah, especially kita baru kerja kan, ya, kita staff baru graduate, ya, baru habis daripada college. Jadi pengalaman kerja tak ada, ya, kadang-kadang kita bekerja di tempat ataupun dalam bidang yang bukan bidang kita, ya, jadi bukan bidang kita, ataupun jawatan lebih rendah, ya, kita mechanical engineer, ya, tapi jawatan yang kita dapat tu hanya juruteknik, hanya technician, sebab jawatan jurutera tak ada, so kita mula daripada bawah, ya, ada orang macam tu, ya, ada orang yang mula dengan sebagai technician, kemudian ambil advance diploma, ya, kemudian sambung, ya, dapat peluang bekerja, so naik pangkat jadi engineer. Jadi bila dia naik jadi engineer, dia tahu kerja juruteknik tu, dia tahu dah sebab dia pernah buat. Jadi juruteknik tak boleh kelentung dia lah sebab dia dah tahu dah, ya, dia dah tahu cerita, ya, jadi dia tak boleh tipu. Macam pensyarah universiti kita kata, ya, dia mengajar student yang nanti akan mengajar di sekolah menengah, ya, ataupun sebahagian akan mengajar di sekolah rendah, ya. Jadi kalau pensyarah tu tak pernah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, dia tak tahu cerita sebenar, ya, sebab dia duduk di Menara Gading, ya, dia tak tahu cerita sekolah. Tapi kalau dia pernah mengajar sekolah, ya, dia tahu cerita sekolah. Jadi kalau cikgu-cikgu, ya, buat kajian, ya, ataupun assignment, ya, berkait dengan sekolah, dia dah tahu cerita, ya, bukan dia hanya duduk di Menara Gading saja. Macam itulah, ya, macam tadi Ustaz sebut, dia mula sebagai seorang juruteknik, sebagai technician, dan naik sebagai seorang engineer. Jadi kerja-kerja technician tu semua dia tahu sebab dia pernah buat. Dia pernah duduk 5-6 tahun kat situ sebelum dinaikkan pangkat menjadi engineer setelah dia lulus advance diploma contohnya. Ya, okey. Jadi semua tu memerlukan kesabaran, kegigihan, ya, dan keterampilan, ya, kepercayaan dan kepatuhan kepada peraturan. Memang kena ikutlah SOP dia. Ya, apa kita panggil, ya, Datuk Azizul, ya, dalam kita panggil Air Force, ya, tuan-tuan yang Datuk Osman, ya, dalam apa kita panggil, ya, dalam Angkatan Tentera kita kata,
Ya, mesti ada peraturan, pakaian, ya, tak boleh itu, tak boleh ni, kena ikut macam-macam. Ya, so itu peraturan yang kita kena ikutlah sebab kita masuk dalam bidang tersebut, so kita kena ikutlah peraturan dia. Ya, macam ustaz tadi kan, ya, kita tak bolehlah mengajar, ya, kita mengajar pakai t-shirt tak boleh. Ya, mungkin kerja bank, ya, ataupun kerja syarikat-syarikat lain pada hari Sabtu sebagai contoh, dulu kerja Sabtu boleh pakai t-shirt, kita kata kerja bank boleh, ya, kerja TM ke ataupun apa kita panggil, ya, TMB mungkin boleh, ya. Tapi kalau kerja di pejabat, ya, tak boleh, ya, kebanyakannya tak boleh, ya, sebab kita kena pakai formal, ya, macamnya kena pakai kemeja sebagai contoh, ya. Cuma kalau ustaz minta izin lah, ya, saya nak pakai kemeja boleh, tapi saya tak nak pakai kemeja yang tak in, ya. Jadi ketua jabatan benarkan, ya, ataupun apa ni, dekan fakulti benarkan, okeylah, ya. Cuma dia kata kalau baju tu baju keluar, memang baju tu sesuai di luar, ya. Jadi ada kemeja yang memang tak masuk, tak in baju keluar, ataupun baju batik, ataupun style baju Raihan ke, ya, baju itulah, baju ustaz-ustaz lah, ya, macam tu, tak ada masalah lah. Ya, sebab memang baju tu tak boleh. Baju Melayu takkan kita tak in, tak sesuai lah. Baju batik orang tak in, ya. Jadi macam itulah cerita dia. Kena ikut peraturan, ya. Datang waktu yang ditetapkan. Tak boleh suka-suka hati, tak boleh, ya. Melainkan kita lah, ya. Kita punya syarikat tu ikut suka hati kita lah. Tapi macam tadilah, kita kena tunjuk contoh yang baik kepada staff, ya. Kerana apa? Kalau kita malah, kita lambat datang dan sebagainya, orang pun tengok, bos pun lambat, ya, kita tak boleh ke? Ya, dia kata, bos dia punya syarikat, tapi tak boleh, kita kena tunjuk contoh yang baik sebab kita adalah apa ni, ketua, ya, di perusahaan kita tu. Okey, ya, itu cerita dia. Kemudian melalui kerja, ya, juga seseorang akan mengasuh otaknya dan melatih kekuatan jasmani, betul lah. Ya, jadi kita berfikir, ya, sebab tuan-tuan yang biasa bekerja, ya, jadi bila pencen macam mana, ya, ramai yang mati akal lah sebab dah selalu bekerja pagi-pagi, ya, tu banyak kisah, ya, kita tengok, ya, orang yang baru pencen, ya, pagi-pagi mandi siap-siap apa semua sebagainya nak pergi kerja, ya, isteri dia kata, bang abang dah pencen, tak perlu pergi kerja dah, ya. Jadi dia kata, saya tak boleh lah, nak pergi kerja juga, ya, kadang-kadang pergi juga, sebulan pertama tu pergi kerja juga tuan-tuan, tapi dah pencen, ya, nak masuk ke pejabat dah tak boleh sebab access card semua dah di cancel, ya, tapi duduk juga, pergi duduk kat kantin, duduk kat surau sebagainya sebab tak boleh duduk rumah, ada dilema, ya. Kadang-kadang macam tu kita tengok, ya. Jadi macam itulah, ya, macam juga kita kata tentera Amerika lah, ya, yang balik dari Vietnam kan, balik dari Korea, ya, bila dengar guruh aja sembunyi duduk bawah meja, ya, sebab trauma dia tu, ya, macam dengar bunyi letupan pula. Jadi macam itulah, ya. Jadi dia punya ada kesan psikologinya, ya, tuan-tuan lebih tahulah, ya. Tuan-tuan pun dah pencen, tuan-tuan tahulah macam mana cerita kan. Okey, ya, apa lagi kalau kita boleh tambah, ya. Kemudian menekuni sesuatu pekerjaan, apalagi jika dijalankan secara bersama, ya, akan membantu terbentuknya kepribadian yang positif. Jadi, ya, kita kata peluang untuk bekerja dalam pasukan, ya, teamwork kita kata. Semangat rasa bersama, saling, ya, bantu-membantu dan tekad untuk mencapai tujuan, ya, maksimum, ya, akan tertanam dan tumbuh pada jiwa mereka. Kemajuan ilmu dan teknologi tidak akan dapat kita saksikan apabila semangat positif di atas tidak berfungsi secara optimum. Jadi kita kena optimize lah, ya, kita punya peluang untuk apa kita panggil, ya, untuk kerja dalam pasukan, ya, teamwork. Ya, macam belajar juga sama juga, ya. Sebab secara umum kita kata two heads are better than one. Ya, two heads are better than one, ya. Bila kita nak buat keputusan, kalau kita seorang-seorang mungkin terpaksa memerah otak, ya. Tapi kalau berdua, alhamdulillah, beban tu kurang sikit. Kalau bertiga lagi bagus. Ya, sebab tu kita ada board of director, ada think tank, ya. Kerja mereka adalah tolong fikir, ya, untuk pengurusan, untuk syarikat. Okey, ya, apa lagi? Di sudut yang lain, Islam, ya, sangat membenci sikap pemalas. Jangan malas, ya, dan mengganggu, ya, dan menganggur, ya. Islam menyedari bahawa dua sikap ini sedikit demi sedikit akan mematikan kemampuan besar yang dimiliki oleh manusia, bahkan dapat menimbulkan kerosakan, ya, dan kekacauan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan beragama. Jadi zaman Nabi dulu ada para sahabat yang duduk di serambi masjid, dipanggil Ahlus Suffah,
Ya, ahli sufah ni ramailah. Kadang-kadang sampai 300 orang ada. 400 orang ada. Terutamanya musim sejuk. Ya, jadi mereka duduk di masjid menumpang dan mereka tidak ada pekerjaan kerana full time belajar dengan Nabi. Dengan ayat Quran, hafal Quran, dengan hadis, belajar fiqh daripada Nabi. Ya, kalau Nabi pergi bermusafir mereka follow. Nabi masuk kebun kurma, kadang mereka ikut, pergi pasar mereka ikut. Ya, mereka lah yang muncul sebagai para perawi hadis yang banyak. Antaranya Abu Hurairah contoh. Ya, Abu Zar Al-Ghifari yang tak bekerja, full time mengaji. Itu zaman Nabi, ya, masih dibenarkan lagi. Sebab Nabi masih hidup, jadi mereka nak belajar daripada Nabi. Tapi zaman Sayyidina Umar, apabila ada ya orang yang berzikir duduk kat masjid, ya, tak ada buat kerja, malas nak bekerja, tunggu orang bagi makan aja, ya. Jadi Sayyidina Umar telah mengarahkan mereka keluar daripada masjid. Datang masjid untuk solat, untuk beribadah, siap ya keluar cari kerja. Jangan malas-malas. Ya, jadi jangan jadikan alasan agama berzikir, ya, nak berselawat, nak solat sunat sebagainya sebagai alasan untuk tidak bekerja, tak boleh. Islam tidak benar membenarkan perkara tersebut, ya. Jadi orang yang malas menganggap pekerjaan sebagai aktiviti yang berat. Dia memang malas nak bekerja, ya. Terutamanya kalau apa kita panggil, ya, kalau dia dah ada keluarga. Ya, tak boleh lah, ya. Takkanlah mana dia duduk goyang kaki di rumah. Ya, jadi macam mana pula sumber pendapatan keluarga? Dia kata isteri saya gaji besar, ya, dia pangkat besar, sudahlah biar dia kerja. Saya jaga rumah. Kalau ada persetujuan, ya, dia nak jadi suri rumah tangga, ya, silakanlah. Ya, jadi dia dah ada kesepakatan. Terutamanya masa pandemik kita kata, ya, dia kena berhenti kerja sebab dia kerja kontrak. Ya, jadi dia kontrak staff, ya, maknanya dia diberhentikan sebab syarikat tak ada kewangan yang cukup, ya, untuk membayar gaji dia. So isteri dia alhamdulillah masih survive, masih bekerja lagi, ya. So dia ada buat perjanjian supaya dia yang jaga rumah, dia yang handle masalah, ya, boleh masak, boleh apa, jaga anak. Tu ada persetujuan, silakanlah. Ya, tu adalah kebenaran daripada agama kan. Tapi kalau suami bekerja tu jauh lebih baik, ya, walaupun dia bekerja secara online. Ya, bekerja di rumah, ya, work from home, tak ada hal, tuan-tuan. Ya, jadi boleh ajalah, tapi yang penting bekerjalah. Ada pendapatan, jangan tak ada langsung. Ya, semua isteri yang tanggung, ya, tak sepatutnya lah. Ya, kecuali suami itu kita kata cedera, ya, ataupun lumpuh, ataupun memang tak boleh bekerja, tu cerita lain. Ya, secara normal kalau dia boleh buat kerja, dia kena buat kerjalah, tuan-tuan, ya. Jadi mereka tidak mau mengetahui bahawa di sebalik pekerjaan, ya, mendapat kebahagiaan dan kenikmatan. Bekerja adalah kewajipan manusia dalam hidup ini. Dengan bekerja maka proses kehidupan akan berjalan, ya, dengan normal, dan yang memberi dan ada yang menerima. Barulah ada give and take. Ya, tangan yang di atas lebih baik bertangan yang di bawah. Tu hadis yang sahih. Al-yadul ulya khairun minal yadis suflah. Ya, tangan yang di atas yang memberi adalah jauh lebih baik bertangan yang di bawah. Ya, jadi saya menerima Ustaz tapi tangan saya di atas. Itu lawyer buruk nama dia. Ya, tangan yang di atas meaning jangan terjemah tangan yang di atas tu tangan yang di atas. Ya, tangan yang di atas tu maknanya tangan yang memberi. Ya, khairun lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebab orang yang memberi biasa di atas, yang menerima di bawah. Ya, jadi macam itulah. Ya, kita tak boleh baca secara literal. Ya, kena baca dengan makna yang lebih betul, ya, lebih tepat. Okey, tuan-tuan, ada apa? Ya, kita dah habis tu sikap cinta Rasul terhadap pekerjaan. Masuk yang tu lah. Ya, jadi jam kita pun sudah hampir 10.45. Kalau ada apa-apa sebelum Ustaz sambung sikit, ada apa? Silakan. Tuan-tuan, Haji Mak Syah ada apa? Tak ada Ustaz. Tak ada, ya. Orang lain kalau ada. Rasulullah, ya, sangat suka dengan aktiviti kerja. Hal ini tidak hanya dinyatakan, ya. Hal ini tidak hanya dinyatakan di mana, tuan-tuan, ya. Tidak hanya dinyatakan, ya, di dalam sabda dan anjurannya sahaja, ya, namun lebih daripada itu. Maknanya tuntutan untuk bekerja ni, ya, disebut di dalam Al-Quran contoh. Ya, Al-Quran sebut. Jadi maknanya bila Al-Quran sebut, benda tu jadi wajib. Ya, hadis pula memperkukuhkan dia. Sebab sumber utama kita Quran, betul, ya. Tapi kadang-kadang Quran sebut secara umum, hadis yang mendetailkannya. Macam bab sembahyang kan, sembahyang dalam Quran aqimus solah, dirikan solat, ya. Sujudlah kamu bersama orang sujud.
berrukuklah kamu sama orang yang rukuk. Ya, secara umum macam tu saja. Ya. Tetapi macam tadilah, ya, dia punya detail macam mana? Hadislah yang menceritakan. Kemudian baginda secara langsung, ya, menekuni sesuatu pekerjaan. Ucapan, anjuran dan nasihat baginda selalu disertai dengan tindakan nyata. Jadi Nabi ni cakap serupa bikin. Ya, Nabi ni walk the talk. Ya, walk the talk maknanya buat. Bukan talking without working. Ya, Nabi tak. Ya, Nabi bila Nabi sebut suruh orang solat duha, Nabi solat duha dulu. Bila Nabi suruh orang cari rezeki, Nabi pun cari rezeki. Ya, maknanya sebelum daripada Nabi menjadi Nabi dan Rasul lah. Ya, tapi jadi Nabi dan Rasul, Nabi full time lah. Ya, sebab tu Nabi ada peruntukan daripada ghanimah, ya, hasil daripada peperangan. Sejak kanak-kanak Rasulullah sudah terlibat dengan pekerjaan sehingga pada umur baligh baginda mempunyai pekerjaan mengembala kambing. Pada waktu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di kampung. Ya, Nabi di kampung tu sejak daripada Nabi kecil lah. Nabi disusukan 2 tahun oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Nabi dihantar balik dan Halimah minta supaya dia dibenarkan untuk terus jaga Nabi sampai umur 5 tahun. Ya, jadi makna Nabi 5 tahun duduk di kampung tu. Sebab tu Nabi very tough, Nabi badan. Ya, physically Nabi very tough. Nabi pandai naik kuda, pandai naik unta, boleh perah susu, boleh jaga kambing. Nabi boleh memanah, ya, Nabi boleh main pedang, main tombak, sebagainya. Ya, Nabi very independent. Walaupun Nabi adalah cucu kepada Gubernur Mekah, Abdul Muttalib. Ya, tapi Nabi very independent. Nabi anak tunggal. Ya, maknanya kalau Nabi duduk di Mekah saja, Nabi manja, spoil Nabi tu. Tapi Allah buat Nabi duduk di kampung supaya Nabi independent. Ya, nanti kalau mak Nabi wafat pun, datuk Nabi wafat, Nabi survive. Ya, sebab Nabi tidak manja, menangis saja. Ya, kita kata tak macam tu. Nabi tidak. Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi cabaran dunia. Ya, jadi baginda bersama saudara susuannya mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad tu kampung Halimah tadilah. That's why kita panggil Halimah As-Sa'diyah. Sebab Halimah tu daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad tu mana anak-anak Sa'ad. Sa'ad tu adalah dia punya nenek moyang dia. Macam Bani Hashim lah. Hashim tu moyang Nabi. Ya, Bani Hashim kan. Hashim tu moyang. Anak pada Hashim tu barulah Abdul Muttalib tu. Anak Abdul Muttalib Abdullah. Anak Abdullah Nabi. Jadi semua mereka adalah Bani Hashim. Ya, Bani paling popular. Bani paling mulia yang menjaga Kaabah di Mekah. Ya. Jadi begitu juga ketika di Mekah, baginda mengembala kambing milik keluarganya dengan gaji dan upah tertentu. Ya, jadi Nabi ambil upah, ya, daripada bapa saudaranya sebagai contoh, ya, daripada kaum keluarganya. Pada masa-masa itu baginda banyak menghabiskan waktu untuk mengembala kambing di luar kota Mekah. Sebab Mekah ni kering kontang, ya, melainkan Zam-Zam, jadi tak ada padang rumput. Jadi Nabi mengembala di luar Mekah. Rasulullah pernah bersabda, setiap Nabi pasti pernah mengembala kambing, Nabi kata. Nabi bagi tahu pada para sahabat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga mengembala kambing, ya Rasulullah? Nabi kata, ya, aku juga mengembala kambing. Pekerjaan lain yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah berniaga, kita tahu. Nabi pandai berniaga. Ya, walaupun Nabi bukan lulusan daripada mana-mana, kita kata School of Business Administration. Ya, Nabi tak ada diploma in business admin ke, marketing ke, tak ada. Ya, tetapi macam tadilah. Ya, Nabi datang daripada keluarga peniaga. Ya, bapa Nabi Abdullah peniaga, datuk Nabi Abdul Muttalib, ya, bapa saudara Nabi Abu Talib, Abu Lahab, semua ni adalah para peniaga. Ya, jadi Nabi mewarisi kita panggil kemahiran berniaga itu, ya, secara natural lah, ya, daripada keluarga baginda. Jadi baginda memulakan perniagaan, ya, sebelum baginda menerima wahyu. Jadi bila nak dapat wahyu, Nabi fokus kepada dakwah. Ya, diriwayatkan bahawa Khadijah adalah seorang saudagar, ya, dan hartawan yang terkenal. Dia bukan terkenal je, dia paling kaya. Ya, tetapi dia bukan Bani Hashim. Ya, siapa ingat lagi? Ya, Khadijah ni Bani apa? Dia Quraisy tapi Bani apa? Bani apa Haji Asy'ari? Khadijah Bani apa? Kak Mariatun, ya, siapa? Ad Ustaz, Bani Ad. Bani siapa? Tak dengar. Ad, something like that. Adiyah. Kalau Ad, kaum Nabi Hud. Kaum Ad, Nabi Hud. Ni Quraisy ni. Ya, Haji Asy'ari. Silakan.
Khadijah. Siapa ingat? Ya. Ini Asad. Bani Asad. Bani Asad. Ya. Bani Asad. Ingatlah kalau Khadijah, Asad. Kalau mak Nabi Aminah, Bani mak Nabi. Shirin, mak Nabi Shirin. Zurah. Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah. Mungkin Shirin boleh tolong type kat situ ya untuk sahabat-sahabat kita ya. Bani Asad itu Khadijah ya. Kalau mak Nabi Bani Zuhrah ya, Z-U-H-R-A-H, Zuhrah ya. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang datang daripada kedua-dua kabilah. Khadijah Bani Asad ya, tu tak ada khilaf ya, tak ada khilaf lah ya. Yang datang daripada Bani Asad ni antaranya ialah Az-Zubair bin Al-Awwam ya, Bani Asad juga. Bapa dia Bani Asad. Bapa dia tu adik beradik dengan Khadijah. Jadi mereka datang dari Bani Asad, orang kaya. Ya, Bani Asad ni memang para peniaga hebat. Ya, kalau Bani Zuhrah sebahagian peniaga juga ya. Yang sepupu dengan Nabi ya, daripada Bani Zuhrah, siapa dia? Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya. Ya, dua pupu Nabi, Abdurrahman bin Auf daripada Bani Zuhrah, dua-dua tu. Ya, itu paling terkenal lah tu. Ya, tapi tak boleh lawan Bani Hashim. Bani Hashim ya, the toppers lah. Ya, itu yang paling tinggi Bani Hashim dalam ranking. Ya, yang lain-lain ni Quraisy ya, tapi mereka sikit bawah. Ya, sebab tu ya, Aminah bila kahwin dengan Abdullah jadi mulia. Ya, kerana Abdullah bapa Nabi tu Bani Hashim. Ya, siapa saja kahwin dengan Bani Hashim dia akan jadi lebih mulia. Kerana Bani Hashim adalah political leaders. Ya, mereka yang kontrol Mekah, kontrol haji dan umrah, in control of Kaabah. Ya, itu paling mulia lah tuan-tuan. Okey ya. Jadi Khadijah kita habiskan kita punya perbincangan ni. Jadi Khadijah ya mengangkat seorang pekerja dengan upah tertentu. Pada suatu hari Khadijah mendengar ada seorang yang bernama Muhammad, terkenal dengan jujur, akhlak mulia, dia tertarik untuk mengamanahkan perniagaannya. Maknanya dia kerjasama dengan Nabi lah. Dia sebagai apa kita panggil? Dia sebagai funder lah. Ya, Nabi tak ada duit, ya. Nabi ada kemahiran. Jadi mereka buat satu perniagaan kontrak yang dipanggil sebagai mudharabah. Mudharabah tu orang duk panggil mudharabah account tu. Ya, mudharabah account ni mana tuan-tuan bagi duit ke bank, pada financial institution akan laburkan, akan buat perniagaan. So tuan-tuan yang bagi duit, ya, tuan-tuan mudharib tu yang bagi duit. Ya, tuan-tuan sebagai sahibul mal, ya, sebagai pemilik harta. Mudharib tu yang melaksanakan. Jadi Khadijah funder, Nabi mudharib. Sebab tu dia punya kontrak dia panggil mudharabah. Ya, dia ada dua pihak lah, ya, two parties involved. Ada yang bagi duit, ya, yang invest duit, dan ada yang melaksanakan. Ya, dia tak terlibat langsung. Ya, dia jadi sleeping partner saja. Ya, tetapi bila ada keuntungan maka dibahagilah ikut ya nisbah yang dipersetujui, 30-70, ya, 40-60, 50-50 ikutlah. Ya, dan Nabi banyak untung daripada perniagaan tersebut sehingga ketika berkahwin dengan Khadijah, ya, Nabi boleh memberikan 20 ekor, ya, unta betina. Satu ekor pun dah harga 20,000 Malaysia, ya, mungkin lebih. Ya, kalau 20 ekor 400,000 Nabi punya mas kahwin kepada Khadijah. Jadi siapa kata Nabi miskin? Ya, Nabi tak miskin, Nabi kaya. Ya, kalau Nabi miskin takkanlah bagi 400,000 tuan-tuan. Ya, tuan-tuan masa kahwin bagi kat isteri pun tak sampai 400,000 kita kata. Ya, jadi sebab itu bila orang kata Nabi miskin tak betul. Ya, tapi Nabi memilih kehidupan sangat-sangat sederhana. Ya, jadi sesuailah Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah orang paling kaya. Ya, sesuailah bagi 40 ekor unta. Bukan unta saja, unta betina. Kerana unta betina dia boleh bunting, dia boleh dapat anak. Ya, sebab itu kita beli daging binatang korban. Ya, kalau binatang tu dia bunting, ya, lagi mahal harganya. Ya, sebab nanti bila disembelih mak dia, maka anaknya mati secara automatik. Ya, dan bila belah perut tengok ada binatang, ada anak dia dalam perut. Adakah anak tu halal dimakan? Jawapan dia halal. Ya, kerana penyembelihan terhadap mak adalah secara automatik penyembelihan terhadap anak. Walaupun anak tu tak disembelih, dia mati sebab mati automatik dengan sebab maknya disembelih. Itu kaedah dalam fiqh lah. Ya. Okey tuan-tuan, kita selesaikan. Dia tertarik untuk mengamanahkan Nabi berniaga ke negeri Syam. Pada waktu itu Nabi masih di bawah asuhan bapa saudaranya Abu Talib. Ya, hidup dalam keadaan yang miskin. Bukanlah miskin, sederhana tuan-tuan. Dia tak miskin.
ya, dan menanggung keluarga yang ramai, ya, Abu Talib. Sebab kalau Abu Talib miskin, dia tak boleh jadi gubernur. Gubernur Mekah mesti orang ada duit. Kerana dia nak sponsor jamaah haji dan umrah. Ya, jadi mesti orang kaya. Orang miskin tak layak, tuan-tuan. Kalau di Mekah tu tak boleh. Ya, mesti orang yang ada duit, mesti orang kaya. Ya. Jadi Abu Talib sangat berharap agar anak saudaranya mempunyai pekerjaan yang boleh menghasilkan pendapatan yang lebih banyak daripada pendapatan mengembala kambing. Jadi bapa saudara Nabi pun motivate Nabi, ya. Pendapatan ini tentunya untuk menyara keluarga yang ramai, ya. Jadi itu panjanglah ceritanya. Kita berhenti di situlah, tuan-tuan, ya. Muka surat yang ke-347 selesai di situ. Ada soalan sebelum kita tamat? Ada apa? Silakan. Kak Suryati ada apa lagi? Tuan-tuan, ada apa? Datuk Azizul, Cap, Datuk Osman. Tak ada apa, Ustaz. Terima kasih. Tak ada, ya? Ya, sama. Kalau tak ada, sekadar itulah, ya, yang boleh kita bincang malam ni. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Ada apa-apa, Haji Mat Syah, silakan. Apa Ustaz? Terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Untuk parti saya Ustaz, umumkan berapa lama dia berniaga, Ustaz? Berniaga daripada usia, ya, sebahagian 25. menyebut, ya, kalau 25 dah kahwin dengan Khadijah, ya. Jadi Nabi meniaga juga selepas kahwin, masih meniaga, ya. Cuma tak adalah cerita Nabi travel sampai ke negeri Syam selepas berkahwin tu tak pernah dengar. Tapi sebelum daripada berkahwin tu ada, ya. Sejak bila? Yang itu exactly sejak bila tu tak tahu. Ya, tapi yang pasti zaman remaja Nabi masih mengembala kambing. Ya, adakah 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 2 tahun terakhir tak pasti. Tapi yang pasti sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah. Ya, macam soalan tuan-tuan tadi, ya. Berapa lama, ya, bila Fatihah turun? Macam itulah jawapan dia, tuan-tuan. Sebab para ulama tidak tidak ada konsensus tentang bilakah, ya, tahun berapa lama tak tahu. Yang pasti sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah. Ya, itu saja, tuan-tuan. Okey, sekadar tu, terima kasih semua Haji Mat Syah, pada Haji Nazri, ya, dan tuan-tuan yang bertanya soalan. InsyaAllah ada umur panjang, kita jumpa lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Thank you very much. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa antum jazakumullahu khairan. Dr. Osman kena denda, masuk lambat. Dah balik dari late Karachi ni lambatlah train. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum.